saya pula nak tanya ni. Sebab saya bukan ahli UMNO. Apa cerita ni? Apa cerita? So, saya nak tanya apa cerita. So, apa pendapat Hisham tentang rombakan yang terbaru ni? Sebab ada yang terkeluar, ada yang baru yang masuk, dan ada yang kat dalam tu dah orang kata ubah-ubah tempat duduk je lah. Kalau integriti dia bagus, okey. Dan kalau integriti dia bagus dan dia ada pemahaman dalam finance, okey juga. Bukan saja corporate finance tapi public finance. Dan kalau tidak, kan dia jadi Menteri Kewangan, dah siap-siap cerita projek, kasi susah. Ini payah. Cuma satu, sekarang ni parti yang apa tu, dulu UMNO ada dalam Menteri Kewangan. Betul. Saya bukan lagi ahli UMNO, so saya nak komen lebih-lebih kan, kata apa. Tapi saya komen jugalah sebab UMNO ni adalah parti dalam kerajaan. Saya rakyat Malaysia, so saya berhak komen berkenaan dengan parti-parti dalam kerajaan lah. Walaupun saya bukan lagi ahli UMNO. So UMNO saya perasan tak ada pula dalam Menteri Kewangan, Kementerian Kewangan. Dulu UMNO ada. Itu sebenarnya soalan kedua saya. Oh, soalan kedua. Saya dan yang dilantik jadi Menteri Kewangan orang tak nak kerap. Okay. Tapi timbalan Menteri Kewangan tu siapa? Man? Adik Intisian. Ini saya kena adik anak Intisian. So DAP jadi timbalan Menteri Kewangan. So UMNO dulu timbalan Menteri Kewangan, dia tendang, dimasukkan DAP sebagai timbalan Menteri Kewangan, Kementerian Kewangan. Setahu saya pun dalam kerajaan dulu lama. Timbalan Menteri Kewangan ni tak salah saya dia jaga hal ehwal cukai, lembaga hasil dan juga custom. So dulu yang tolak GST for example adalah puak-puak DAP ni. So dia orang tak nak bayar cukai. So apa implikasinya meletakkan seorang daripada parti ini yang dulu menolak dasar cukai ini macam ini. So saya nak tengoklah apa dia nak buat. Sama ada dia akan kutip cukai lebih atau lagi kurang, saya tak tahu. Ataupun dia kutip cukai daripada rakyat lebih, ataupun daripada koloni-koloni ataupun kompeni-kompeni besar kurang, macam mana. So itu yang saya nak tengok. Macam selain daripada Kementerian Kewangan, yang kalau kita tengok ada beberapa kementerian lain ada perubahan menteri-menteri. Contoh daripada parti UMNO sendiri, ada yang perubahan kementerian lah, kementerian A ke kementerian B. Tapi dari segi kedudukan mereka dalam kepimpinan UMNO itself, mungkin ada pertikaian sedikit lah. Sebab ada yang dulu menjadi menteri, sekarang diberi pos timbalan menteri. So saya tak pasti macam mana penerimaan lah. Tapi mungkin Hisham sebagai ahli bekas UMNO ni, boleh saya nak tanya ahli UMNO lah. Ahli UMNO awak puas hati tak dengan kabinet ahli UMNO? Puas hati tak? Tak puas hati. Cakap puas sikit. Tak puas hati ke tak? Ahli UMNO puas hati tak? So yalah, saya pun nampak macam itu. Satu tadi dekat Kementerian Kewangan, lepas tu dulu menteri-menteri kita ni, kita punya ahli politik ni jadi menteri, tapi sekarang tiba-tiba downgrade jadi timbalan. Macam mana? Yalah, sahabat saya Tun Nuraini, Ketua Wanita, dulu Menteri Gubernur, sekarang jadi timbalan. So macam mana? Kan timbalan presiden. Timbalan presiden tukar portfolio, buat hati ke tak? Tak buat hati. Okey. Cari sesuatu. Macam sesuatu pelik. Macam ada sesuatu yang pelik. Macam downgrade timbalan presiden. Itu bukan saya cakap tapi saya tengok dalam komen. Itulah awak rasa tu, ini saya pula nak tanya ni. Sebab saya bukan ahli UMNO. Apa cerita ni? Apa cerita? So, saya nak tanya apa cerita. Ahli UMNO, awak rasa patut ke tak timbalan presiden UMNO ditukar portfolio macam tu, betul tak? Kalau ikutkan sudut kata macam nampak turun pangkat lah, tak patut lah. Patut. Patutnya apa? Itu Menteri Kanan. Menteri Kanan. Kementerian Pertahanan tu Menteri Kanan sekarang pergi Kusuma Putra. So awak saya tak betul. Sebab saya nak cakap nanti kan dia kata saya bukan ahli UMNO, jangan komen kan, saya bekas. So saya tanya ahli UMNO. Saya pun kalau tanya saya pun nampak macam itu.
Sebab tempat ni dia mesti kenal apa salah pergi letak pada Wisma Putra. Wisma Putra, kan saya suruh awak cakap lah, kan suruh saya cakap tadi kan. Tapi awak setuju tak dengan saya cakap? Setuju. Okay. So sebagai bekas ahli UMNO, saya cuma nak cakap apa yang saya nampak di bawah lah yang dia cakap. Dan ni pun ramai ada ahli UMNO kat sini. Itulah dia ni. Sebab saya dalam kajian yang saya boleh komen ialah saya dalam kajian saya tahu pasal portfolio kementerian ni. Menteri Pertahanan memang dia beri kanan sebab dia jaga aset-aset pertahanan. Lepas tu dia pun Menteri Pertahanan ni dapat escort semua. Dia dapat rider Yang menteri yang boleh pakai rider Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, Menteri KDN dengan Menteri Pertahanan aja. Menteri lain semua tak dapat rider dan bajet pertahanan, aset pertahanan pun besar. So sebab tu jadi Menteri Pertahanan. Wisma Putra ni pada saya Menteri Luar Negeri ni, Kementerian Luar Negeri adalah antara kementerian yang paling kecil. Sebab dia punya even kedutaan kita di luar negeri pun staff dia cuma berapa orang aja. So itu pasal ramai orang bersoal lah kenapa dibuat macam tu. Adakah untuk melemahkan posisi teman? Kan saya cerita lebih, orang kata saya nak mengasut pula. Tapi ini adalah pandangan kata-kata akal ubi UMNO, betul tak? Akal ubi UMNO, betul tak? So inilah dia saya nak, ni sepatutnya macam tu lah Walaupun saya tahu Tok Mat ni dia gentleman lah. Saya tak rasa dia akan apa kata koyak ke apa dia apa ni, kata dia gentleman. Tapi sebagai saya tengok sebagai bekas ahli UMNO dan rakyat Malaysia, saya berhak komen sebab ini pasal kabinet semua orang rakyat Malaysia berhak komen pasal kabinet. Saya rasa dan UMNO juga adalah parti dalam kerajaan, so saya boleh komen pasal parti dalam kerajaan. Pada pendapat saya, timbalan Presiden patut dibagilah jawatan kanan. Kenapa dia letak ke jawatan tersebut, itu inilah. Dan saya rasa kata-kata akal ubi UMNO nampak itu macam tu jugalah. Itulah. Betul tak? Okay. Tapi dari pengalaman Syam, jawatan menteri, timbalan menteri ni memang purely 100% daripada Perdana Menteri ataupun dia adalah atas usul-usul ataupun daripada presiden parti yang akan mengsyorkan, recommend. Kalau ikut pengalaman saya dekat Pejabat Perdana Menteri 5 tahun dengan Datuk Seri Najib. Biasanya keputusannya bila nak list down senarai Jemaah Menteri ni, PM ataupun dulu Datuk Najib dia buat seorang. Although dekat luar tu cakap lah dia orang bagi pendapat ni. Memang pendapat memang banyak. Sebab pegawai pun saya pun bagi pendapat dulu, dan ramai orang bagi input, dan ketua-ketua parti pun bagi input. Dia punya ada senarai dia bagi itu cadangan daripada ketua parti. Of course daripada parti-parti dia akan ada pemberat lah, dia berat lagi lah. Kalau ketua parti yang bagi cadangan untuk parti dia senarai menteri, biasanya cadangan itu susah untuk ditolak atau biasa diterima, so beratnya akan lebih. Tapi Perdana Menteri akan ada input lain. Dan bila dia buat senarai last kali tu, macam dalam kes Datuk Najib tu, memang dia buat seorang. Itu kuasa dia. Kuasa dia antara kuasa yang paling besar Perdana Menteri adalah menentukan Jemaah Menteri. Itu dia tak nak share dengan orang. Kalau siapa-siapa jadi Perdana Menteri pun, itulah kuasa dia nombor satu, menentukan Jemaah Menteri. So UMNO yang tentukan. Tapi adalah orang macam kata senarai menteri daripada UMNO mestilah dapat recommendation ataupun cadangan daripada Presiden UMNO. So itu yang saya nampak. Tanya juga PMX Perdana Menteri, kenapa dia rombak sekarang? Sebab pada saya lagi cantik sebenarnya kalau dia buat kabinet baru bila Seri Paduka Baginda Tuan Agong baru mengambil tata. Itu optiknya lebih cantik. So bila Agong baru, kabinet baru. So ini nak di rushing sangat. Lepas tu tiba-tiba buat sekarang, dan Agong baru belum lagi menaiki tahta. Lepas
Lepas tu Perdana Menteri kata kabinet ni akan bertahan sampai PRU 16. So walaupun saya tahu kuasa atau prerogatif untuk menentukan jemaah menteri ini memang atas pada Perdana Menteri, bukan apa kata Agong tak campur tangan lah kan. Memang kita tak semua tahu, tapi daripada segi optiknya ataupun daripada segi yalah, kalau kita nak nampak cantik lah kan, awak rombak kabinet dan menghadap Agong baru lah, betul tak? Bila Agong baru masuk, kabinet baru masuk, so mungkin boleh angkat sumpah baru atau present dulu kepada Agong si Paduka Baginda yang Pertuan Agong. Bukan lama sangat, 31 Januari aja, betul tak? Masuk lagi tunggu sebulan. Yang nak rushing sangat ni, letak orang tu, letak orang ni, lepas tu tiba-tiba declare ini sampai PRU 16. Macam pada saya tak berapa cantik lah macam tu. Walaupun dalam perlembagaan memang hak dia lah. Itu je lah. Saya bukan nak mengasut lah. Tapi saya cakap je lah, sekarang ni saya lebih apa orang kata free tu cakap lah. Dulu saya dalam MT susah lah nak cakap-cakap, sekarang ni saya cakap je lah. Betul tak? Okay. Dengan prestasi, sebab sebelum perubahan pada kabinet, kedudukan ringgit dan juga kedudukan pasaran saham kita lah, bursa, pada satu tahap yang kurang memperangsangkan. Tapi sekarang ada rombakan, tapi saya tak pastilah apa pendapat Hisham dari sudut finance and kedudukan ringgit itself lah. Okay. Bursa dan kedudukan ringgit. Okay. Saya tengok semalam ada satu benda pelik lah berlaku. Saya ingat tak tahulah orang kerajaan subuh ke Jcom subuh ke apa. Ada satu laporan berita cakap lepas saja pengumuman kabinet baru, ada satu berita tulis, dia kata bursa saham meningkat atas pengumuman kabinet baru. So saya pun nak tengok betul ke tak benda ni. Sekali saya tengok berapa meningkat, rupa-rupanya meningkat 0.75 mata. 0.75 mata, daripada 1,476 mata kepada 1,477 mata ke macam tu. So 0.5% meningkat. Ni bukan meningkat, ini macam tu saya pelik sikit saja macam tu. So maksudnya apa? Maksudnya ini mungkinlah kerajaan suruh ke apa, komunikasi yang suruh ke apa kan, untuk menunjukkan yang the market react bagus kepada bentuk kabinet. Tapi sebenarnya the market kalau 0.75 mata, maksudnya the market tak react bagus itu. Maksudnya tak ada reaction tu. 0.75 mata macam itu, yelah itu kira apa benda flux ke apa benda doesn't mean much dekat situ, tak significant pun. Dan satu lagi daripada segi ringgit, hari ni saya check tadi dalam saya punya telefon, kemarin ringgit dengan US dollar 4.68, hari ni 4.71. So berbanding US dollar, so maksudnya ringgit makin melemah. So dari segi ringgit pun tak memberangsangkan dengan reaksi kabinet tu. Bursa pun tak memberangsangkan daripada reaksi. Pendapat Hisham mengenai sambutan kerajaan Madani setahun yang baru diadakan. Dengan hal itu, saya nak tanya kerajaan, berapa sebenarnya dia spend untuk buat majlis-majlis ni? Awak baru 1 tahun. Dan ini kontradik ataupun bercanggah dengan apa yang Perdana Menteri cakap tadi. Dia kata dulu sebelum ni, dia kata terlampau awal untuk kita lihat prestasi kerajaan macam mana. Tunggulah 3-4 tahun, dia kata. Dulu awak kata prestasi ni mungkin tak merancangkan ke macam mana. Dia kata lebih kurang macam tu lah. Dan dia suruh kita tunggu 3-4 tahun. Tapi pada masa yang sama, dia pergi buat majlis besar-besar macam ni setahun kerajaan Madani. So kalau awak kata kena tunggu 3-4 tahun sebab prestasi mungkin tak merancangkan ke apa, kenapalah pula awak buat 1 tahun ni nak menggembar-gemburkan pencapaian? Dan berapa dia spend? So duit yang dia spend untuk buat majlis sambutan besar-besar ni patut boleh digunakan untuk rakyat miskin. Kata tata kelola. Awak buat majlis ni, saya nak tanya, saya tak ada dalam parlimen dan saya minta ahli-ahli parlimen tanya dalam parlimen berapa sebenarnya kerajaan hari ini menggunakan duit untuk buat hari untuk apa kata menyambut 1 tahun kerajaan Madani ni. So patutnya duit itu digunakan untuk bantu rakyat. Mungkin kalau puluh-puluh juta boleh bina sekolah, bantu orang miskin.
bagi beasiswa, bukan nak gembar-gemburkan awak punya kejayaannya awak sendiri kata belum lagi ada prestasi kena tunggu 3-4 tahun. So ini tak masuk. Soalan yang banyak orang tanya sebenarnya. Okay. Saya pun baca dekat blog, dekat tweet, banyak juga yang tanya. So Hisham Jalil lepas dipecat, what's next? Okay, saya tadi saya dah kenal ramai wartawan tanya saya. Wartawan terbangsa pun tanya saya benda sama. Jadi saya dapat telefon daripada Bloomberg kan. Tiba-tiba je saya ini Bloomberg, dulu CNN pernah hubungi saya setahun lepas ke 2 tahun lepas, dia tanya apa-apa saya tak ingat. So kali ni tiba-tiba Bloomberg, so the same question dia tanya, saya tak tahu apa cerita ini sampai ke luar ke apa kan. Bloomberg tanya, so what is your plan? So saya cakap benda yang sama. Saya kata saya punya hasrat, saya nak dedicate saya punya career politik ni untuk menyatupadukan orang Melayu dekat negara ni. Sebab orang Melayu dekat negara ni memang berpecah belah, dah lama berpecah belah. So kita tak boleh macam tu. Sebab kalau orang Melayu ni majoriti, kalau majoriti berpecah, kita tak boleh menyatupadukan negara. Untuk menyatupadukan negara, untuk buat penyatuan nasional, kita kena menyatupadukan majoriti dulu. So bila majoriti bersatu padu, lepas itu baru kita boleh buat penyatuan nasional tu. Sebab kalau negara tak bersatu padu, orang Melayu tak bersatu padu, macam-macam ketidakstabilan berlaku. Dulu kita tukar kerajaan dalam tempoh 5 tahun berapa Perdana Menteri ada? 5 Perdana Menteri ada, 4-5 orang Perdana Menteri. Asyik tukar kerajaan aja. Kenapa? Sebab orang-orang Melayu terlagak. Kita buat langkah Sheraton, lepas tu ini, lepas tu macam itu dan sebagainya lah. So bila orang Melayu rasa tak selesa, maka keadaan politik tak stabil. Bila keadaan politik tak stabil, susah untuk kita kembangkan ekonomi. So saya tengok hari ini orang-orang Melayu berada dalam keadaan yang tak selesa lagi sekali. Satu, dari segi ekonomi. Yang kedua, dari segi politik pun sama. Dan kenyataan-kenyataan daripada DAP, Lim Kit Siang, itu lagilah menerukkan keadaan. Bila dia kata pasal impian Malaysia, dan DAP kata untuk meneruskan Malaysia dan sebagainya. Sampai sekarang dah ada apa-apa jemputan ke, panggilan yang pushy? Kawan-kawan yang hubungi saya ramai lah kan. Kawan-kawan kita ramai kan. Dulu masa kita Muafakat Nasional dengan PAS pun kita ramai kawan-kawan di situ. Dan memang kita ramai kawan lah. Kawan tak apalah, kita jumpa-jumpa. Last Hisham ni dah kena pecat. Okay. Lepas tu banyak hura-hura kata Hisham nak join tim A lah, tim B lah, tim C lah. Hura-hura. Tapi ada perancangan ke untuk join mana-mana parti ke, perikatan baru ke? Ada melompat ke jemputan-jemputan ke? Saya tadi pun ada wartawan tanya saya, jawapan saya sama. Terlalu awal lah, too early for me to contemplate that question lah. Terlalu awal untuk saya fikirkan soalan. Betul lah. Saya baru kena pecat seminggu. Saya ada objektif. Objektif saya untuk jatuhkan pada orang Melayu pasal masuk-masuk parti ni. Itu saya tak fikir lagi. Itu soalan itu mudah-mudahan lah